wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, masa yang paling sesuai untuk bersedekah. Tajuknya, masa yang paling sesuai untuk bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقتي أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil, yakni merasa sayang untuk mendermakan harta itu kerana engkau takut menjadi fakir dan engkau berangan-angan menjadi kaya, maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongan, lalu ketika itu baru engkau berkata, untuk si fulan ini sekian, untuk si fulan itu sekian, dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan dimiliki, yakni diwarisi oleh orang yang lain. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Keterangan daripada hadis, mengeluarkan harta untuk didermakan adalah suatu perkara yang sangat susah. Katanya tuang pengarang pada muqaddimah, kita ni nak buat keluar harta kita untuk kita beri kepada orang, sama ada atas jalan hadiah ke, atas jalan sedekah ke, adalah suatu perkara yang sangat susah. Harta kita, kalau harta orang tak apalah, kita boleh kata rasa sayang lah harta, berilah dia pasal harta orang. Tapi harta kita payah kita nak beri ke orang, kata tuang pengarang sebagai mukaddimah. Lalu dia kata, melainkan kalau pengeluaran harta itu dalam bentuk kewajipan, melainkan ianya dalam bentuk suatu perkara yang wajib seperti zakat. Zakat tak dapat tidak kena beri. Dia suatu yang wajib bagi orang Islam, atau dalam bentuk kesedaran yang membawa sehingga penderma merasakan bahawa harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal yang akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda pada hari kiamat nanti. Lalu kata tuang pengarang lagi, banyak orang kaya yang tidak mahu menderma. Dia takut menjadi fakir dan selalu berusaha untuk menambahkan lagi kekayaannya yang sudah ada. Maka ketika hati sangat terpaut dengan harta dan sangat mencintainya, maka pada ketika itulah masa yang paling baik untuk kita menderma, kerana ia akan berhadapan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu yang selalu menakutinya dari terjerumus ke jurang kefakiran. Maka sesiapa yang mampu melawan hawa nafsunya pada saat itu, ia telah meraih kejayaan yang sangat besar. Jadi kata tuang pengarang lagi, ketika mana hati kita ni duk bolak belawang dengan hawa nafsu, hawa nafsu kata tak usah derma lah, kayak gini mu akan jadi susah, mu akan jadi miskin, mu akan jadi fakir. Orang takut nak derma ni, takut dia jadi susah, dia jadi miskin. Kerana pada zahirnya bila dia derma, harta dia zahirnya dia akan nampak hartanya akan berkurangan. Memang dah, kalau harta kita ada 10 riyal,
kita derma 5 riyal, tinggal 5 riyal tu pada zahir. Nampak? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menambah harta bagi orang-orang yang melakukan sedekah. Tapi kita nampak tak bertambah-tambah pun. Aku beri hari Jumaat baru ni 10 riyal. Tak ada pun Tuhan ganti balik. Kita nak ganti dengan pitis. Kata ulama-ulama, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang dengan sebab dia bersedekah. Dengan sebab bersedekah rupa-rupanya boleh memanjangkan umur. Siapa-siapa yang nak panjang umurnya, maka hendaklah dia bersedekah. Siapa-siapa yang nak berselamat daripada musibah, hendaklah banyak bersedekah. Fadilat kelebihan bersedekah ni sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada kemalangan, kadang-kadang dengan sebab sedekah. Allah Subhanahu wa taala ringankan sakit kita. Sepatutnya kena tipu sakit berat, tapi dengan sebab sedekah Allah taala ringankan penyakit. Allah taala sembuhkan, boleh. Ni fadilat sedekah. Dan kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Quran, bila mana mayat-mayat ini, orang-orang yang telah meninggal dunia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi sekali lagi, sekejap pun tak apa dah. Amalan atau ibadah yang mereka minta dengan Allah nak sedekah. Begitu juga dengan orang yang sakaratul maut, yang hampir sangat-sangat dengan mati, mereka minta dengan Allah nak sedekah juga. Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah ya Allah, tolonglah beri tempoh yang sedikit kepada aku, 5 minit tak apa dah, kerana fa as-saddaqa wa akum minas salihin, aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang-orang yang saleh. 5 minit je minta, jangan mati lagi nak minta 5 minit. 5 minit ni lah aku berlari nak pergi bank, 5 minit lah aku nak berlari nak masuk dalam bilik aku, nak ambil harta tu, nak derma korang, nak beri ke pondok, nak beri ke masjid, nak beri ke madrasah, nak beri ke surau, nak beri ke orang, nak beri ke anak yatim. Dalam masa 5 minit ni minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak sebutlah 5 minit, tempoh yang sekejap. Kalau boleh nak sedekah juga. Ni hebatnya amalan sedekah, kerana dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sembahyang, selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita dapat pahala sembahyang. Kita dapat satu pahala sembahyang sunat umpamanya, satu pahala sembahyang sunat. Nak pula pahala sembahyang pula 2 rakaat lagi, dapat 2 pahala sembahyang. Adapun sedekah, kita letak RM10, kita letak RM100, kita letak RM50, bubuh dalam tabung. Dengan sebab duit kita tu, orang dirikan pondok, orang buat masjid, orang beki syurga tinggi. Dengan sebab duit itu, selagi mana dipakai bangunan tersebut, selagi mana dipakai tiang itu, hasil tiang itu adalah duit kita, ada RM10 situ, berkekalang pahala mengalir kepada kita walaupun kita telah mati. Ini hebat sedekah. Orang mati dalam medah, tapi pahala tetap mengalir. Lantaran itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dalam bab sedekah, sehingga Nabi tidak buat balik dinar ataupun duit masuk dalam rumah baginda, melainkan duit yang ada pada genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada orang-orang yang miskin ataupun orang yang memerlukan. Orang hadiahkan kepada Nabi kambing yang sangat ramai, 1 lembah kambing. Nabi hadiah kau orang, Nabi terima kau orang. Nabi tidak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Allah beri hadiah pada Nabi, dalam masa yang sama Nabi hadiah kau orang pula, Nabi sedekah kau orang. Kalau kira orang beri harta kepada Nabi banyak,
Tapi passion Nabi bukan ajar umat untuk simpan harta banyak. Dapat harta banyak, banyak keluar, banyak infak, banyak sedekah. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Salasatun yuhibbuhumullah, 3 golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan ni Nabi kata yuhibbuhumullah, Allah taala sangat-sangat kasih. Kalau kita dapat jadi 3 golongan ni, insya-Allah kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Golongan yang pertama, warajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminih yukhfiha. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikannya. Sehingga kita pernah dengar tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan ni, tangan kiri lagu mana tak tahu. Duduk bersebelah orang ni dengan maksud ikhlas. Ikhlas hanya mengharapkan hawa daripada Allah Subhanahu wa taala.